itu. So, is there any question yang awak nak Madam discuss? Ada tak soalan-soalan yang awak salah? Okay, awak tak clear yang awak nak Madam discuss. Hari tu macam ada orang tanya. Tapi Madam tak ingat yang mana. Yang ni ke? 15. Ya, Madam. Saya yang tanya. 15 lah, nombor 15. Ya, Madam. Okay, let's have a look. Actually, dalam 5 orang juga tanya this one. Okay, let's have a look. The orbitals of the first two principal quantum number. Okay, first two quantum number, first two principal quantum level, maksudnya n dia sampai 2 sahaja. Okay, the first two. So, n1 and also n2. In atom of element A, orbitals P, Q, R are full with electron. Orbitals P, Q, and R are full with electron. Okay, bila dia cakap penuh, so kita tahu S orbital. Okay, S orbital hari tu boleh isi 2 electron. Okay, S orbital can fill in maximum 2 electron. So tak kisah dia 1s or 2s, as long as dia s orbital. So maximum electron can fill in the s orbital is 2 electron. Okay, STQ adalah P orbital. Okay, P orbital. So kita tahu kalau P orbital can fill up until 6 electron. Tetapi yang dia cakap, okay, Q ni, okay, full electron. So ingat balik, when we do electronic configuration for P orbital, okay, this is to P orbital, we have 3 degenerate orbital, which is Px, Py, Pz. So, dia kata kat sini Pz is full with electron. So, maksudnya 2 elektron lah. Okay. So, kenapa 2? Sebab P orbital dia ada 3 degenerate orbital. Each of the degenerate orbital can fill 2 electron. So, hello. So this is Pz. Okay. So S dengan T, dia cakap S and T are half full. S and T are half full. So kalau full 2 electron, so half full means that for each P orbital here, so it only has 1 electron. Okay. So, ini dia punya elektron lah, tapi Px, Py, Pz, dia tidak semestinya disusun dalam satu straight line. Okay, ingat balik when we use Hans rule. Okay, when we use Hans rule, electron are filled singly first, then pair. So, maksudnya, kat sini kita dah tahu we have 4 electron in the P orbital. So 1, 2, 3, 4. Okay. So berbalik pada soalan. After you find out how many electron in each of the orbital, then you write down the electronic configuration. Okay. So kita start dengan 1s. 1s2. Yeah, 2s2. Okay, after that 2p. Ada berapa dekat P tadi? 2p, 4. So this is the electronic configuration for element A. So sekarang dia nak berapa ion? State the charge of the ion. So this atom A,
dia akan terima 2 elektron. Okay, dia akan terima 2 elektron in order for the atom to complete octet configuration. Okay, cuba tengok kat sini. Sekarang ni, this is the first orbit. This is your second orbit. In the first orbit, you have 2 electron. In the second orbit, you have 6 electron. So, this atom will gain 2 electron, okay, in order to achieve octet configuration. So, kita akan tambah lagi 2 elektron lah. So, the ion adalah A2 minus. So, jawapan dia adalah 2 minus. Okay, ada soalan? Clear or not? Ya, Madam. Clear? Okay, so this type of question, Madam rasa mungkin akan keluar masa UPS nanti. Okay, so please pay attention to this one. Okay, to this one. Baca satu-satu. Biasanya dia akan mention. Okay, dia akan mention kat sini. The first two principle. Okay, kalau the first two, N1, and also N equals to 2. Maksudnya bila kita buat electronic configuration, tidaklah sehingga 3S, 3P, 3D and so on. Okay, is there ada soalan lain tak nak tanya untuk topical test? Boleh Ya, nak, bagi. nak tanya soalan dulu. 10 dengan 11, 2. Sebab yang tu, 3 soalan tu saya salah. 10, Nombor 5, nombor 10, nombor 5, 11, 2 Roman. Nombor 11, 2 Roman. Tu. Okay, 5, 10. Okay, 5, 10. Okay, kita pergi number 5 first. Number 5 dulu. Okay, if the electron have been initially in 6 Bohr orbit, determine the wavelength and the radiation of the radiation emitted if the forms the first line in bracket series. Okay, first line in bracket series. Okay, ingat balik nasi lemak pula, sorry. Lemon balik pasar tu. Okay, lemon balik pasar bawa. So, and untuk bracket series, dia akan jatuh kepada n equals to 4. Okay, dia akan jatuh for bracket series, final orbit dia adalah n equals to 4. Yang ni awak kena hafal. Mula-mula kita ada Lyman. Okay, kita ada Lyman, so dia akan jatuh pada n equals to 1. Kita ada Balmer. Kalau Balmer, dia akan jatuh pada n equals to 2. Kita ada Pasteur. Okay, n equals to 3. Kita ada bracket. So dia akan jatuh daripada atas. Dia akan jatuh daripada atas ke n equals to 4. Kita ada P5. So n2, final dia adalah n5. Okay, yang ni kena hafal. Okay, kalau tak hafal pun tak apa. Nanti masa topik nanti UPS nanti standby kat tepi. Okay, this one very important. So, bila dia cakap 6 orbit, if the electron of a hydrogen atom initially has been in the 6 orbit, maksudnya initial orbit dia adalah 6. Dia bukannya line ke-6. Boleh faham tak, Balkis? Dia dekat tempat ke-6 lah kiranya. Ya, dia dekat tempat ke-6. Dia bukannya macam yang kita buat sebelum ni, kalau 6 line kita kena kira satu-satu. 5 ke 4 itu first line. 6 ke 4 itu baru second line.
So untuk situasi ini, dia dah cakap siap-siap, elektron tu dekat orbit ke-6. So maksudnya initial orbit dia adalah 6 lah. Oh, okay. So kena hati-hati dengan dia punya ayat. Kalau dia kata sixth line, yang ni baru kita akan kira balik. Okey, kalau ini line pertama, ini line kedua, line ketiga, line keempat, and so on. Okay, so kalau sixth line maksudnya memang elektron tu sudah berada pada orbit ke-6. So yang lain, Madam rasa awak boleh terus guna, dia nak wavelength kan, guna formula Rydberg, 1 over lambda equals to Rydberg constant 1 over n1 squared minus 1 over n2 squared. So you will get the answer lah. Okay, Madam tak buatlah calculation kat sini ya. Sepatutnya awak dapat jawapan dia di. Okay, next question adalah soalan nombor 10. Which of the following is not permissible? Okay, not permissible maksudnya not acceptable. Kadang-kadang soalan akan cakap not acceptable. So it is the same thing lah. Okay, Madam terus pergi pada jawapan dia. Kenapa? Okay, dekat dia punya silapnya dekat sini. When L equals to 3, possible value of M dia adalah positif 3, positif 2, positif 1, kosong, negatif 1, negatif 2, negatif 3. So langsung tidak ada M equals to 4. So dekat situlah dia punya silap dia. Okay, so that's why for B, the combination is not permissible. Boleh Bakis? Boleh. Okay, last one, number 11. What is the maximum number of electron in the atom can have the following? N3. Okey. Ditanya berapa banyak elektron that has the following quantum number. Jawapan dia satu je. Kenapa? Okay. So, kalau kita tengok, this is n equals to 3, L equals to 1, means that this is 3p orbital. Okay. So, 3p kita tahu ada 3 kan? 3px, 3py, 3pz. Tapi dia hanya letak satu sahaja value kat sini, maksudnya hanya satu sahaja p orbital. So let's say lah Madam pilih px. Okay, kalau dia letak 3 nombor, positif 1, kosong, negatif 1, means that you have 3 p orbital. Tapi kat sini dia letak satu sahaja nombor, iaitu kosong. So means that you only has 1 orbital. Okay, so now for spin quantum number, kalau awak tengok, dia letak negative half. So maksudnya elektron tu facing downwards. So elektron awak sebenarnya kat sini ada satu sahajalah. Okay, one electron only. Kenapa? I have mentioned before, a set. Ni tolong take note. A set of quantum number corresponds to one electron. Satu set, satu elektron. Contoh yang kat sini, dia bagi lengkap NLMS. Okay, dia bagi lengkap, sekejap, Madam tunjuk sikit. This one. NLMS. Okay, dia bagi lengkap nombor tu. So, this one corresponds to one electron. So, let's say dia bagi soalan n equals to 3, L equals to 1, M equals to 0. Maksudnya dia tak bagi S quantum number. Dia tak bagi tahu spin quantum number. So, this one would be a bit different.
Kenapa? Macam tadi Meda dah cakap, this is 3p. Okay, M equals to 0 maksudnya you ada salah satu daripada 3 orbital. So, Meda pilih X orbital. So, kita tahu 3p, dia ada 3 degenerate orbital kan? Okay, Madam ambil satu orbital. So, satu orbital tu boleh isi 2 elektron. Satu elektron boleh isi 2 elektron. So, maksudnya kat sini, elektron awak adalah sebanyak 2 elektron. Itu kalau situasi di mana dia tidak bagi NLMS yang penuh. Set of quantum number yang penuh. So, kalau dia bagi NLMS, so ini hanyalah untuk satu elektron sahaja. Okay, take note that. So, kalau ada 4 elektron, okay, so kalau you ada 4 elektron, so nasi lemak masak sambal awak sepatutnya ada 4 juga. Okay, boleh Balkis? Boleh, jadinya yang atas tu dia jawapan 6 sebab dia tak tulis M tu lah. Betul, kat atas ni, ini adalah 2p orbital. Okay, 2p orbital. So, p orbital kita boleh isi penuh dengan 6 elektron. Okay. So, untuk soalan satu tu, dia tidak bagi spesifik M dengan S. Maksudnya kita kira elektron berdasarkan orbital. Okay, so ada soalan lain? Madam, Ya, Wadina. saya nak tanya soalan nombor 4 tu. Nombor 4 Baik. Okay, ya. Kita sebenarnya nak baca daripada kanan ke daripada kiri? 4 daripada kanan ke kiri. Okay. Dia tak kisah dari kanan ke kiri, tapi awak kena cari yang mana satu gap dia besar. Okay, dekat sini, yang ni gap dia lagi besar. So, maksudnya inilah first line awak. Nampak tak, Wadina? Oh, nampak. So, Madam tak boleh cakap kita baca dari kiri ke dari kanan. So, awak tengok yang mana satu gap dia paling besar, itulah first line awak. So, this one akan jadi second line, third line, fourth line and so on. So, yang awak nampak tebal ni, this is n equals to infinity. Oh. So, kenapa dia berlaku? Cuba ingat balik awak punya energy level diagram. Ingat balik kita punya energy level diagram. Yang ni dia besar. This one dia besar. So, first line dia tu adalah di mana jarak dia tu paling besar lah. Okay, ada soalan lain? Sepatutnya nanti jawapan dia N3 to N2 lah kan? Line YY, ini apa ni? Balmer, N equals to 2 kan? Dia sepatutnya 4 ke 2, B. 4 ke 2. Bukan Ya, 4. 3 ke 2. Apa? Bukan 3 ke 2. Okey, dia macam ni. Okey, untuk Balmer, dia akan jatuh pada N equals to 2. So, this is the first line. So, maksudnya first line dia daripada N equals to 3. So, second line dia adalah bila dia jatuh daripada N equals to 4 to N equals to 2. Itu second line dia. Boleh, Wadina? Boleh. So, jawapan dia betul lah B. Okey. Okay. Ada soalan lain?
Madam, tapi dia tak tanya di mana tempat dia jatuhkan. Apa Avin? Um, Sekejap. Maksudnya, Avin, sekejap. Madam nak kena connect Bluetooth. Sekejap Hello, Avin. tapi dalam question dia bukan tanya dari second line ke first line kan cikgu, sebab dia tanya yang mana menyebabkan the production of line Y saja kan. Betul tu. Saya pun Tak fikir faham macam apa? tu. Macam mana? Maksud Apa Madam? yang Apa? maksud Arvin tu kan. Hmm. Dia tanya kalau macam dalam soalan ni dia tak bagi tahu kita daripada berapa line. So, maksudnya kat sini dia just tanya daripada produce line Y tu. Dia tak tanya pun daripada second line of Balmer ke third line of Oh, dia macam Balmer. ni. Okay, I get it now. Okay, dia macam ni. Walaupun dia tak mention, tetapi daripada gambar tu, X tu memang first line. Dia memang tak cakap tau. Tapi X tu adalah first line. First line of Balmer series. So Y pula second line of Balmer series. So kalau dia tanya transition for line Y, so maksudnya transition for the second line lah. Maksudnya dari mana dia jatuh? Kalau yang Dari, tahu tempat ya, jatuh itu yang kedua, yang empat tu. Maksudnya tu ya kot. betul. Transition tu maksudnya dari mana dia jatuh, bukan dari mana dia naik. Dari mana dia apa? Dia lompat. Okay, so transition sebab this is emission series. Okay, kalau emission series maksudnya dia terhasil apabila elektron jatuh daripada atas ke bawah. So, dekat sini kita nak tahulah dia jatuh dari mana. Okay, Tapi Amin. kalau elektron jatuh dari N3 pun dia masih dalam Balmer series kan. Yes, kalau dia jatuh daripada N3 to N equals to 2, that is Balmer. That is the first line untuk Balmer. Okay. So kalau second line, so kena up sikit dia punya energy level. Maksudnya kalau second line, Tapi question, maksudnya dia punya series semua ni berkaitan dengan Balmer series lah. ya tu ada kat atas tu ni. Oh, okay, This one. okay, okay. Okay. Okay, yang lain ada soalan lain? Okay, kalau tak ada, kita move on ke Fasya. Okay, is there any question in particular you nak Madam discuss? Kita tengok yang paling latest lah. Okay, kita tengok soalan number. Okay, question number 2. Okay, so kalau kita tengok kat sini markah dia 10. So untuk awak, satu soalan satu markah sajalah. Okay, so question asks you to calculate energy emitted and the wavelength of the spectrum. Okay, kalau berkaitan dengan energy, okay, terus refer to the Rydberg equation, Rydberg formula.
Okay, when electron move from n equals to 6 to n equals to 3. So from here, kita tahu elektron tu jatuh. Electron falls from n equals to 6 to n equals to 3. State the series. Ini soalan dia. State the series and electromagnetic region of the spectrum line. Okay. Sorry, but before that, banyak soalan dia kat sini ni. Calculate energy, wavelength, blah blah blah, state the series and okay. Basically ada empat soalan kat sini. Okay. So kita jawab satu-satu dulu. So first kita calculate energy. Okay, my tips is bila soalan tanya, jangan jawab ikut macam mana ikut suka hati. Okay, tak boleh. Jawab ikut soalan tu dia tanya siapa dulu. So untuk kes ni dia tanya energy dulu. Okay, so we found out energy. So energy equals to Rydberg constant 1 over n1 squared minus n over n2 squared. So cuba tengok balik formula-formula yang kita ada. Banyak sangat. Okay, sebab kita nak cari energy, so kita akan gunakan formula delta E. Okay, delta E. So, sorry tak ada negatif kat sini. Okay, so macam biasalah, use the formula. So, okay, satu lagi, masa UPS nanti, Madam nak awak sediakan this one, siap-siap. Okay, print out ke, you boleh nak salin ke. So, make sure benda ni ada dekat tepi awak bila nak jawab UPS nanti ya. Senang awak nak refer. Memandangkan kita nak cari energy, so kita akan refer pada formula of energy lah. Okay, Rydberg constant for energy. So 2.16 exponent negative 18. Okay, so 1 over n1 adalah initial orbit. Okay, maksudnya dia jatuh daripada n6 to n equals to 3. Okay, Madam tak bagi jawapan lah, awak try jawab sendiri. So don't forget the answer must be in joule. So kalau dalam exam formula ataupun gantian awak akan dapat 1 markah, final answer you akan dapat 1 markah. Okay, so now once you find out the energy, awak nak cari lambda. So boleh gunakan E equals to HC over lambda. So awak boleh rearrange the formula. So boleh dapatkan lambda. So don't forget the unit for wavelength is meter. So here you akan dapat another 1 mark. Okay, next. Itu cari sendiri nanti. Okay, kita jawab pula. This one settle. Okay, next take the series. Okay, nak tahu dia series apa, tengok dia jatuh dekat mana. Okay, dia jatuh dekat n equals to 3. So this is, Lemon balik pasang. This is Paschen series. So series dia adalah Paschen series. Okay, dia dapat 1 markah. Ingat kalau dia tanya series, okay, refer pada orbit yang dia jatuh, yang elektron tu jatuh dekat mana. Okay, the final orbit. Okay, last one, state the electromagnetic spectrum. Okay, now nak tahu dia electromagnetic spectrum yang mana, cuba tengok gambar yang ada this one. Okay, so ingat kalau soalan nanti tanya electron transition,
So you boleh refer pada this diagram. So for Paschen series, dia punya electromagnetic spectrum dia adalah infrared. So kalau Balmer, visible region. Kalau bracket, infrared juga. Okay, kalau Lyman, UV. Okay, so anggap saja awak punya UPS nanti adalah open book. Okay, open book. So kalau Paschen tadi, infrared spectrum. So dapatlah satu markah. Okay, Madam sambung terus So if you guys ada soalan boleh interrupt je nanti. So 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 markah. Sorry, satu lagi markah dekat formula of lambda tadi. Okay, so pentingnya kita tulis formula. Okay, next. Dia biasanya soalan akan tanya Bohr atomic postulate, satu lagi dia akan tanya quantum number. An electron has the following quantum number. Identify its orbital. Okay, now my tips is jangan baca don't read the whole question yet. Okay, sebab nanti you confuse nak jawab yang mana satu. So kalau madam akan jawab yang mana ditanya dulu. Identify its orbital. Okay, so kalau kita tengok orbital dia adalah 3D. So jawapan dia 3D lah. Sebab information yang dia bagi adalah n equals to 3, L equals to 2. So this orbital corresponds to 3D orbital. Unless, let's say lah dia twist. Dia bagi n equals to 3, L equals to 2. Tapi n dia bagi 1. Contoh So kalau dia bagi 3 quantum number ini, so awak kena kecilkan lagi skop jawapan. So maksudnya kita tahu 3D orbital got 5 degenerate orbital. So dia bagi value kat sini, dia bagi satu value sahaja. So this one corresponds to 1 out of 5 d orbital. I repeat, this one dia bagi satu value saja kan. So 1 out of 5 orbital. So pilih mana-mana orbital yang awak nak. So contoh, madam nak dz squared. Okay, memandangkan dia dah spesifik kat sini. So this is 3 dz squared orbital. So itu beza dengan soalan yang dia bagi. Whether should we put into sign for energy or as energy is emitted? Madam rasa when you calculate, memang you akan dapat negative value. This one, bila kita kira, memang kita akan dapat negative value. So negative corresponds to energy emitted. So letak je negative tu, tak ada masalah. Okay, patah balik 2B. Okay, kita patah balik ke 2B. Settle the first question. Next, draw the spatial orientation of the possible orbital. Okay, draw the spatial orientation for the possible orbital. Okay, kita punya orbital tadi adalah 3D orbital. So possible 3D orbital ada 5. So dia nak kat sini awak lukis one by one. So kita kena ada 5 drawings lah kat sini. Okay. So madam tak lukis lah. Boleh refer pada, you can refer to this diagram. Sekejap ni. This one.
Okay, next one. Madam akan explain possible question yang dia boleh tanya. Okay, so let's move on to 2009-2020 question. Okay, the line spectrum is invisible region. Ni penting. Bila dia cakap visible region, this corresponds to Lyman series. Sebab tu Madam cakap tadi, sekejap Madam suruh awak ready this one. So kalau kalau visible region Balmer, sorry, this one. Okay. Mana tadi? Bukan Lyman UV. Balmer. Okay, Balmer series. So dekat sini buat nota siap-siap. Kalau Balmer series dia akan jatuh kepada n equals to 2. Okay, cuba awak tengok markah dia agak banyak kat situ. Name the series of the light spectrum. So kita dah jawab sebenarnya tadi. Series dia adalah Balmer series. Okay, next. Sketch energy level diagram. Explain how X is formed. Okay, now. Sketch energy level. Okay, kalau energy level mestilah ada energy as your y-axis. Okay. N equals to 1. This is our ground state. Make sure ground state dengan second line tu jarak sikit. So N equals to 2. N equals to 3. N equals to 4. And so on lah. Okay, so kalau dalam exam, you ada dua benda ni, you ada energy and the level, you akan dapat satu markah already. Okay, 1 mark for the diagram. Okay, next. Dia nak untuk line X. So cuba kita tengok gambar ni. Okay, the first line adalah daripada your left hand side. Kenapa? Sebab kita nampak ada jarak besar dekat situ. Okay, so this is your first line. This is your second line. Okay, kalau untuk Balmer series, second line dia adalah daripada N equals to 4. Okay, N equals to 4 to N equals to 2. So itulah energy level untuk line X. So nanti, exam nanti, you have another 1 mark for the transition. Okay, next. Series tadi kita dah dapat satu markah. Okay, next. Explain how line X is formed. Okay, now, to explain how it forms, okay, refer balik pada Bohr atomic postulates. This one. Refer to Bohr atomic postulate. Nak refer yang mana satu? Sebab kita ada 4 atomic postulate kan? Okay, so refer pada postulate ketiga and postulate yang keempat. Di mana for the third one, the postulate said that when electron absorb energy, it will move from lower to higher energy level. Okay, cuma dekat sini awak kena specific. Okay, when electron absorb energy, okay, when electron absorb energy, so it move from N, it will move from N equals to 2 to N equals to 4. Okay, so at excited state, the electron is unstable. So it fall back to lower energy level, N equals to 2, and emitting light. So awak gunakan sahaja ayat daripada postulate ketiga dan postulate keempat. So that is how
line X is 4. Okay. So, yang ketiga, calculate wavelength of the line X. Okay, now, kalau nak cari wavelength and you dah tahu transition dia from N4 to N2, gunakan Rydberg equation. This one. Yang mana satu nak guna? Gunakan yang 1 over lambda. Okay, use this formula. Okay, once dah dapat lambda, dia nak suruh cari energy involved. Okay, so dah dapat lambda, baru boleh gunakan formula energy yang ada lambda. Okay, next. Describe anomalous case untuk chromium. Okay, ada 3 markah kat situ. Okay, kita refer balik pada nota. Anomalous. Okay, this one madam tak buat kelas face to face. This one madam bagi video hari tu. Chromium, where's the chromium? Okay, so nak jawab soalan tadi, dia ada 3 markah kan? So first, kena buat dia punya expected configuration first. Okay, chromium atom, dia ada 24 proton. So kalau dia neutral atom, so elektron dia sama dengan proton lah. So which is 24. So dekat sini, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, sorry ya, kena salin balik, tak muat. Chromium 24. Okay. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. Okay, so stop dulu sekejap. Kalau proton more than 20, okay, I repeat, if the proton number more than 20, so this is transition element. Okay, this is transition element. So kalau transition element, Madam tunjuk sekejap. Ni yang kita nak belajar next subtopic. Transition element, dia berada dekat tengah-tengah yang warna kuning ni. Okay. Dia punya dekat sini. So specialnya transition element berbanding elemen biasa adalah when we feel electron, okay, so according to Afbau, kita akan isi elektron from 1s to s, 3p, 3s, 3p, 4s dulu kan, 4s barulah 3d. But for transition element, bila kita isi elektron, memang kita akan isi dalam 4s orbital. Tetapi energi dia energi untuk 3D tu akan jatuh ke bawah berbanding 4s orbital. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, dah berapa dah? 10, 18, okey 19, 20. Okey, ingat apa-apa pun memang kita akan isi elektron dalam 4s orbital dulu. Okey. Tapi susunan dia kalau untuk transition element, okey, susunan dia mestilah
3D dulu barulah 4S. So benda ni, situasi ini hanya berlaku untuk transition element. Okay, so 20, 21, 22, 23, 24 electron. So this is expected configuration. Dekat sini you kena note down sikit. Expected configuration. This is what we expect lah. Tetapi actual configuration dia S, 2N, 2P, 2N. Siapa tu? Kena isi balik. Dia akan ada a bit different lah. Sedikit berbeza. Okay, what happened is for a 3D kita panggil dia this one is partially filled. Partially filled. Kenapa kita panggil partially filled? Sebab elektron tu tidak diisi penuh. Okay, bukan elektron, sorry. Orbital itu tidak diisi penuh. So that's why kita panggil dia partially filled. So in order to make 3D orbital more stable, 4s orbital donates satu elektron untuk jadikan dia half filled. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 4s akan hilang satu elektron lah. So this one, by doing this, 3D orbital becomes more stable. Kenapa? Sebab dia dah jadi half-filled orbital. Okay, so dalam exam nanti, you tulis expected configuration and also actual configuration. You dah dapat dua markah dekat situ. Okay, so markah ketiga, the final mark adalah bila awak cakap half-filled 3D orbital is more stable than partially filled 3D orbitals. Okey, itulah markah terakhir awak. Okey, clear ke kat situ? Macam mana nak jawab? So hari ni madam lebih nak fokus pada macam mana nak jawab soalan tu. Okey. For those yang dah siap buat, okey, madam akan bagi jawapan. Okey. Madam, ada satu soalan. Yang Soalan apa? 2A1 punya line spectrum. A? 2A1 yang lukis line spectrum punya. Ya, kenapa? Kenapa madam tak ambil N3? Kenapa tak ambil apa? N3 ke N2. Sebab dia nak formation untuk line X. This one, Erwin, line X. Line X adalah line yang kedua. Okay. The second line. So second line untuk Balmer series adalah from n equals to 4 to n equals to 2. Okay. So kalau n equals to 3 to n equals to 2, so that is the first line. Tapi soalan nak untuk line X. Line X adalah
second line. Oh, okey, Mam. Sudah faham. Okay. Okay, next we move on. Sekejap. Okay. Wavelength that produce line B in bracket series is given to you. Okay. So ingat kalau bracket, Lemon balik pasal bawa P-Fun. Bawa bracket adalah n equals to 4. So kita tahu final orbit dia adalah n equals to 4. Okay. So soalan suruh determine the transition that form B line. Okay, so you ada lambda, you ada final orbit, so use Rydberg formula. Yang ni, sekejap. Okay ya, sorry, madam lupa nak letak negatif. Sorry, this one ada negatif. This one ada negatif, sorry. This one tak ada negatif, yang energy ni. Okay, so use this formula. So awak dah diberi, awak dah ada lambda, awak dah ada final orbit. So awak nak tahu dia jatuh dari mana kan? So find out n equals to 1. So once you dah dapat n equals to 1, tak habis lagi tau jawab soalan tu. Dia nak determine transition that form line B. So awak kena mention the transition is from n1 berapa to n equals to 2, which is 4. So basically kena buat ayat sedikit lah untuk explain the transition. Okay, next, number 2. Calculate energy emitted for the transition. Okay, once you dah tahu initial dengan final orbit, so you boleh gunakan formula Rydberg. Rydberg ada dua formula dia. N1 squared minus 1 over N2 squared. So you can use this formula to find out energy of the transition. Okay, last one, another line C, blah blah blah, explain qualitatively. Maksudnya tak perlu kira whether line B or C has the higher energy emitter. Okay, so soalan ni masih refer pada this one, number 3 ni, still in referring to the bracket series. So maksudnya higher energy. Okay, tak perlu kira sebab dia dah bagi lambda dekat situ. So mana dah tadi Rabiatul ni, madam dah ni dah. Okay, the wavelength for line B, dia dah bagi to 165.6. For line C berapa tadi ni dah tak nampak. 1817.
Okay, referring to this formula, okay, ingat balik formula ni. Kita tahu kalau wavelength for C ni dia lagi rendah kan? Okay, maksudnya energy of the transition is higher lah compared to line B. So, explain qualitatively whether line B or C has the higher energy. So kita cakap line C has higher energy. Kat situ nanti dah dapat 1 markah. So kenapa tenaga dia tinggi? So bagi tahu je tentang this formula. Explain about this formula. So the lower the wavelength, the higher the energy. The energy emitted. So nanti dapat another 1 mark kat situ. Okay. So ni 1 markah, 1, 3, 4, 5, 6, 7. Satu lagi markah mungkin dekat gantian. Madam kena tengok answer scheme. Tapi rasanya another 1 mark tu mungkin dia bagi dekat gantian when you substitute the value. Okay, sometimes substitution also has mark. Okay, ada markah dekat substitution. Okay, next. Okay. Yang terakhir, Madam discuss hari ni. Kalau you ada yang mana yang you nak Madam discuss, boleh bagi tahu. Okay, 2B. The electronic configuration for element D is given. Right set of quantum number for the 9 electron. Elektron yang ke-9. Okay, so a set maksudnya hanya untuk 1 elektron. A set. So, awak kena bilang satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maksudnya elektron yang ke-6 tu berada dalam 2p orbiter. Okay. Nak nampak lagi jelas, kita buat dia punya orbital diagram. So, Madam tak buat sampai habis lah sebab kita nak tengok hanya dekat 2p. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang elektron yang berwarna biru tu adalah elektron yang ke-9. So, dia punya NLMS equals to, okay, N dia 2, L dia 1, N dia, okay, sekarang ni elektron yang ke-9 berada di salah satu daripada p orbital. So you pilih je salah satu nombor, positive 1, 0 or negative 1, tak kisah mana-mana. Okay, last one, cuba tengok arah dia, dia spin down, dia ke bawah. So value dia adalah negative half. So itulah jawapan dia. Okay, second one, draw the orbital diagram for the valence electron. Okay, valence electron adalah elektron which is in the valence shell, ataupun dalam bahasa mudahnya elektron yang berada di petala paling luar, elektron yang berada di dalam orbit paling luar. So dekat sini, this is the first orbit, second orbit, third orbit. So maksudnya third orbit awak adalah kita punya valence shell,
elektron paling luar. Okay, this is your valence electron. So valence electron dia ada berapa tu? Ada 5 valence electron. Draw the orbital diagram for the valence electron. Okay, now we know that the valence electron now is in 3s dengan 3p. So we have 2 electron in 3s and we have 3 electron dekat 3p. Okay, sekarang ni kita hanya fokus dekat valence shell ataupun valence orbit lah. Okay, so berapa banyak gambar nak kena lukis? Sepatutnya ada 4 gambar. Kenapa 4 gambar? First, kena draw 3s orbital. Okay, lukis bulat. Okay, axis. Okay, X, Y, Z. Don't forget to locate and label this is 3s orbital. Okay, walaupun ada 2 elektron, okay, awak tak perlu buat 2 3s orbital. Tak perlu lukis 2 gambar. Okay, sebab 2 elektron ini, 2 electron here is already inside 1 orbital. Okay, so jangan buat 2 kali. Next, untuk 3p, cuba awak tengok kat situ, semua elektron diisi dengan semua orbital diisi dengan elektron. Okay, semua orbital which is px, py, pz diisi dengan elektron. So walaupun tak penuh, tetapi ada elektron. So maksudnya kat sini kena buat satu-satu. So let's say px. So x, y, z. Okay, this is 3p z. Okay. Siapa yang tanya madam tadi Hari tu ada orang tanya, boleh tak dia nak letak Adika ke siapa yang tanya madam? Madam tak ingat sekejap Okay, dia nak letak p orbital dia dekat atas macam ni. Dan dia label x, y, z. Okay, boleh? Tak ada masalah. As long as the dumbbell tu berada dekat axis yang betul. Okay, let's do another one. X, Y, Z. Okay, dia nak letak P dekat sini. Boleh, tak ada masalah. Okay, as long as shape dia betul, okay, dia tidak clash dengan axis yang lain. So, should be no problem. Okay, so basically for this one, 13 markah, banyaknya. Okay, electronic give a set. This one dapat 1 markah. Draw the orbital diagram for the valence electron. This one is the orbital diagram for valence electron. Draw and label 3D shape. Okay, biasanya setiap satu gambar ni ada 2 markah. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Okay. Okay, this is how we answer the question lah. So sekarang, awak rasa lebih clear ke nak jawab? Ke masih blur-blur? Macam tak dapat terima kenyataan? Mudah sangat? Okey lah. Senang dia. Awak kena appreciate this chapter sebab this is the most simple topik sebenarnya. Bukan dia, topik dia memang susah tapi cara jawab dia sangat senang sebenarnya. Compare tu chapter 3 nanti. Chapter 3 banyak kena explain. Kena buat essay sikit lah sebab nak explain. Okay.
Okay, the rest, I think you boleh buat sendiri. Cuma last one, madam nak discuss. Okay, this one lah kot. Number 5, huh? Okay, let's have a look. Question number 5. This one 2014, 2015. Okay, sekejap 2014-15 ni masa ni madam baru first year mengajar. Okay, tahun 2014-2015. Ion of atom X has 8 valence electron. Atomos ni maksudnya 8 valence electron and 10 inner electron. Maksudnya ada 10 elektron dalam, 8 lagi dekat luar with a charge of -1. Discuss the rules and principle used to fill the electron. Discuss all the rules and principle. Okay, sebenarnya bila disuruh discuss all the rules and principle, you must be referring to the apa? Pauli. Last one, apa Pauli Hanslow. Okay, so bila you mention Aufbau principle, you bagi dia punya definition for each of the rules. Sebenarnya, awak sebut je, okay, to fill electron, we must follow Aufbau, Pauli, Hanslow. So dekat sini dah dapat 3 markah. Okay, so for Pauli principle, so you bagi tahu definition. Same goes to the other two. So sebenarnya kat sini awak dah dapat free 6 markah. Okay, ingat kalau soalan berkaitan dengan macam mana nak isi elektron, so kita akan refer pada 3 rules ini. Okay, Aufbau, Pauli dengan Hanslow. Okay. Nak lagi nampak, mungkin kita akan buat dia punya orbital diagram. Okay, so now dia ada 8 elektron dengan 10 elektron. So kita tambah, so maksudnya atom X ni dia ada 18 elektron. Okay, bukan atom, sorry, ion X ni ada 18 elektron. So maksudnya sebelum dia jadi ion, elektron dia hanyalah 7. So dia accept one more electron to achieve octet configuration. So for X minus, okay, kita buat 1s2, 2s2, 2p6. Okay, kalau madam akan stop sini sebab sini dah dia sampai sini. Allah bodohnya. Sampai sini awak dah guna 10 elektron. Okay, so maksudnya masih ada remaining 8 elektron. So 3s2, 3p6. So inilah 8 elektron. Okay, so tapi soalan tak ada tanya. Okay, kalau soalan tidak tanya, maybe kena explain lebih spesifik lah kot. Maksudnya, according to Aufbau, electron are filled according to increasing energy level. For example, from 1s until 3p orbital. Okay, so yang kena lebih spesifik lah. Okay, according to Pauli exclusion principle, no two electron are having the same NL, MS. For example, kena bagi contoh.
kena bagi contoh lah and so on. Tapi soalan ni dia tidak tanya pasal dia tak tanya pasal configuration. Sekejap Madam nak tengok dia punya answer scheme sekejap. Dia nak apa? Sekejap this one number 5. Okey. Jawapan pun macam lebih pada this tu. Dia tak spesifik ya. Okay. So kalau soalan berkaitan dengan macam mana nak isi elektron, so kita akan refer pada Aufbau, Pauli and also Hans rule. Okay, ada tak soalan lain yang awak nak tanya yang tak ada dalam soalan tapi awak nak tanya? Ada tak? After this, Madam akan bagi answer scheme. Awak boleh refer. Ya. Boleh tanya soalan lain sekali? Soalan apa? Nak tanya yang soalan 5 2013 2014. Macam mana nak tahu dia punya blue line dia ke berapa? Ke kena hafal? Sekejap, Madam baca sekejap. Okay. Ribu 2013, 2014. Nak hafal apa? Awak kata tadi nak hafal apa? Yang blue line. Sebab saya tak tahu blue line tu dia dekat N ke berapa. Oh, tapi sebenarnya dia dah ada mention tau kat sini. Ya. So, blue line tu adalah result of a transition electron from n equals to 4 to n equals to 2. Second shell tu maksudnya second orbit lah. Mak Saleh kata dia tak sebut orbit, dia sebut shell. So basically benda yang sama. Okay. So maksudnya dah tahu dari mana ke mana, so rasanya tak ada masalah nak kira wavelength dengan energy. Okay, ada soalan lain? Ada soalan lain? Kalau nak lukis orbital kan, contohnya Ya. di orbital kan, dekat macam mana kita nak tentukan exister? Macam mana kita? Nak tentukan exister. Oh, macam mana nak tentukan axis bergantung pada awak nak lukis apa? Contoh, sekejap sorry, ayam dia kuat pula. Okey, sekarang ni soalannya adalah kalau kita nak lukis orbital, kita nak guna axis yang mana? Itu ke maksud awak? Contoh kan,
Kalau kita nak buat d orbital, D orbital, nak buat dxy, DXY. nak tentukan paksi dia tu macam mana? Okey, nak tentukan paksi dia. Okey, good. So, kalau D orbital, kalau awak for example lah nak lukis untuk XY. So, maksudnya paksi yang terlibat adalah paksi X dengan Y. So, yang tu yang dulu yang awak kena lukis. Okey, paksi X dengan paksi Y yang awak kena lukis. Okey, katakanlah nak tukar kedudukan. Ni nak letak Y, ni nak letak X. No problem. Okey, tidak ada masalah. So, kenapa? Sebab kita punya axis ni, A3D dia boleh berputar-putar. So, tak ada masalah. Yang mana kat atas, yang mana kat tepi. As long as labeling tu ada. Okey, D orbital, dia punya orbital, okay, lies between X and Y. Okay, lies between X and Y. So, maksudnya, orbital dia, tak boleh macam ni. Dia terletak antara paksi X dengan paksi Y. Memang itu hukum alam dia. Okay, memang orbital tu dia terletak antara paksi X dengan Y. So, axis yang satu lagi tu, sorry, terkena. Okey, so paksi yang kita tak guna adalah paksi Z. Awak anggap je paksi Z tu, okey, katakanlah X dengan Y, katakanlah X dengan Y rata. Rata lah. Paksi Z dia macam terkeluar daripada plane tu. Okey, so untuk DXY, memang ini cara lukisan dia lah. Dan jangan lupa untuk lorek. Lorek tu maksudnya kebarangkalian untuk elektron berada di situ amat tinggi. That's why kita lorek. Boleh tak? Siapa yang tanya tadi? Atikah Madam, saya Atika. Faham? Maksudnya kalau kita nak lukis di XZ, maksudnya dia punya lukisan tu antara X dengan Z, yang dia punya yang cross dekat axis tu Y. Ya, betul. Maksudnya lukisan kita yang dekat 2D, maksudnya lukisan kita, sekejap. This one X dengan Z. Okay, dan lukislah orbital tu. Lepas tu, axis final dia adalah Y. Betul? Kalau P orbital madam, macam contoh PX kan, nanti paksi yang menegak dia akan jadi X. Macam mana nak tentukan yang lagi dua tu, Y dengan Z? Ke tak kisah Y dengan Z tu nak letak mana-mana? Tak kisah. Okey, tak kisah. Maksudnya, kalau sini nak jadi X, sini jadi Z, sini jadi Y pun boleh. So, kalau awak lukis P orbital awak dekat sini, so ini adalah PX. Dia macam ni, dia as long as dumbbell tu berada di paksi X. Paksi X tu pula tak semestinya dekat straight line, dia tak semestinya dekat dia tak semestinya vertical, dia tak semestinya horizontal. Okay, so as long as shape tu berada atas line tu, so itulah orbital awak. Oh, maksudnya axis tu tak kisahlah kita bagaimana janji lukisan kita tu tak axis yang menentukan dia mewakili apa. Ya, betul. Dia as long as you label yang betul. Contoh kat sini PX, jangan pula awak label PY. Kalau label PY salah lah. Okay, so as long as gambar betul, berada di aksis yang betul, labeling yang betul, so tak ada masalah lah.
Okay, madam. Faham. Thank you. Okay. Okay, ada soalan lain? Bila nampak. Okay, nanti homework tu madam bagi. Okay, so kalau tak ada, madam akan stop sini. Madam nak upload jawapan untuk past year. So tolong study. Okay, ada masa lagi ni. Kalau boleh memang nak awak dapat markah penuh lah. Ha? Okay, untuk UPS ni nanti, UPS ni senang je. So kalau awak tak score, sayang lah. Okay, sebab benda ni markah yang madam tak boleh nak tolong. Maksudnya this one memang daripada awak sendiri. So kalau apa-apa nak tanya, boleh tanya nanti. Ha? Okay guys, sekejap madam nak stop recording first. Madam nak tanya lagi satu boleh tak?